Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul dan dapat berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kita hidupkan amal ibadah kita di rumah Allah ini, tempat yang mulia, termasuklah majlis ilmu, majlis yang penuh rahmah dan barakah, taman syurga yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Wa qila ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala khilaqudz dzikri. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kalian melintasi taman-taman syurga, singgah dan ambil manfaat. Lalu sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adalah halaqah ilmu. Jadi Nabi berpesan, ada majlis ilmu, ambil kesempatan untuk kita duduk dan ambil manfaat. Manfaatnya sangat besar. Jadi Nabi kata, kalau kita berjalan-jalan ataupun tujuan kita bukan tujuan nak, mungkin dia berada dekat satu tempat tu, nak pergi kedai ke, ataupun dia nak buat urusan duniawinya yang lain, ataupun keperluannya yang diperlukan, tiba-tiba nampak majlis ilmu, Nabi kata singgah dan ambil manfaat. Maksudnya purpose kita bukan nak pergi majlis ilmu, tapi Nabi kata kebetulan kamu nampak majlis ilmu, orang duk berkumpul, cerita pasal Al-Quran, cerita pasal hadis, cerita pasal ilmu, Nabi kata duduk dan ambil manfaat. So bila Nabi suruh macam tu satu benda yang cukup besar. Maka para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga? Maka Nabi menyebut khilaqudz dzikri, iaitu majlis-majlis ilmu. Jadi nampak majlis ilmu, kita duduk. Jadi macam orang dia pergi umrah, pergi haji, kalau antara benda yang bagus ataupun benda yang elok untuk dia berada dalam ibadah ketika dia melaksanakan umrah itu, apabila dia duduk dalam majlis ilmu, itu juga ibadah yang cukup besar. Kalau kat Masjidil Haram ataupun dekat Masjidil Aqsa ada majlis-majlis ilmu, maka kita duduk ambil manfaat. Di situ ada rahmah, di situ ada keberkatan. Malaikat tengah duduk dalam majlis ilmu, tak faham pun tak apa, kita nakkan tempias majlis ilmu tu, sebab dia pun dikira sebagai ibadah. Apatah lagi majlis ilmu itu di dalam Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa. Jadi Nabi menggesa umatnya nampak majlis ilmu, walaupun bukan tujuan kita nak menuntut ilmu, tapi sebab benda tu ada, pergi. Nabi kata satu benda yang besar lah, manfaatnya cukup besar, ya. Tapi ada juga lepas mayang dia lari. Lari itu kita sangka baik lah, kita wajib sangka baik, kita tak kata dia malas, ya. Apa ni malas datang majlis ilmu, tak. Mungkin ada urusan lain, ataupun ada kepentingan, mungkin dia kena pergi cepat balik, keluarga tak sihat, ataupun isteri tak sihat, nak kena jaga, nak bagi makan ubat.
ataupun dia ada urusan yang penting dengan keluarga ataupun kawan ataupun kerja, ya. Jadi yang keluar meninggalkan majlis ilmu atas urusan penting tidak menjadi masalah. Cuma kalau lari tak nak join, rugilah sebenarnya. Sebab dia adalah satu rahmah, satu kurniaan yang Allah berikan kepada kita, iaitu apa, boleh dikatakan the simplest deed, maksudnya amalan yang paling simple sekali tapi dia punya reward besar sekali. Dia macam iktikaf lah tuan-tuan. Iktikaf ni adalah amalan paling mudah, duduk je. Duduk tak buat apa. Duduk je. Tak berzikir, tak semayang, tak baca Al-Quran. Duduk je dalam masjid. Tapi niat iktikaf. Tapi pahala. Ya, banyak dalam Islam ni kerja-kerja dia mudah je. Tadah kepala, tadah mata, tadah telinga, tadah badan, itu saja. Tapi pahala mengalir keluar. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita sebut, kita puji Allah atas kurniaan ganjaran amalan-amalan yang cukup mudah seperti ini, tapi ganjarannya cukup besar. Antaranya, maksudnya amalan yang paling ringan, duduk saja, tadah telinga, majlis ilmu, tapi pahala dan ganjarannya cukup besar. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab hadis Fardu Ain, yang mana kita dah habis bab berkaitan dengan Ramadan ataupun puasa. Kita dah habis juga ataupun kita dah tamat perbincangan tentang zakat fitrah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-15. Kita masuk babun fi sya'nil haji wa ma fihi, iaitu bab berkaitan dengan haji. Jadi insya-Allah kita akan masuk, dan ini satu perbincangan yang boleh dikatakan menarik, perbincangan tentang bermulanya ibadah haji. Dan perbahasan ibadah-ibadah haji itu kita tak tumpukan dari segi sudut hukum hakam, tetapi dari segi sudut perbincangan sejarahnya, macam mana para nabi terdahulu melakukan ibadah, juga dirakamkan dalam perbincangan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-15, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala ata Jibril Ibrahim yawm at-tarwiyati faraha bihi ila Mina فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا به إلى عرفات فأنزله الأراك حيث ينزل الناس فصلى به صلاتين جميعا الظهر والعصر ثم وقف به حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين المغرب أفاض إلى جمع فصلى به الصلاتين جميعا المغرب والعشاء ثم بات به حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين الفجر صلى في الفجر ثم وقف به حتى إذا كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين الفجر أفاض به إلى منى فرمى الجمرة فذبح وخلق ثم أفاض به إلى البيت وأوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النحل رواه ابن أبي Syaibah wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Baik, terjemahannya tuan-tuan, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Jibril datang kepada Ibrahim alaihi salam pada hari tarwiyah lalu membawanya ke Mina. Ini cerita tentang haji, ya, tetapi bukan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi haji Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ini rentetan permulaan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, permulaan ataupun haji yang dinamakan sebagai haji para nabi terdahulu. Bila sebut tentang riwayat-riwayat ini tuan-tuan, bila kita lihat ada dalam riwayat Al-Baihaqi ataupun dalam riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahawa ada riwayat yang disebutkan ma min nabiyyin illa al-hajjal baita.
Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang disebutkan bahawa tidak ada Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan mereka mengerjakan haji. Jadi ibadah haji ini bukan pensyariatan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi nabi-nabi terdahulu. Disebutkan bahawa riwayat Ibnu Ishaq disebut lam yab'athillahu nabiyyan ba'da Ibrahim illa hajj. Hilang kita. Tidak ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan melainkan illa hajja, melainkan mereka itu melakukan haji. Ya. Maksudnya itu yang dilakukan oleh para nabi, yang dilaksanakan oleh para nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan kecuali illa salihan wa hudan wa salihan, kecuali Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ini disebutkan dalam riwayat. Dalam riwayat Baihaqi disebut ma min nabiyyin illa waqad hajjal baita illa man kana min hudin wa salihin. Disebutkan tidak ada seorang pun para nabi yang Allah Subhanahu wa taala lantik melainkan dia melaksanakan ibadah haji kecuali Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Juga disebutkan oleh disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam untuk melaksanakan ibadah haji. Ada dalam hadis riwayat At-Tabrani menyebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam untuk melaksanakan haji, iaitu apabila Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa diturunkan dekat muka bumi Allah menjadi khalifah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sebab itulah ulama sejarah menyebut siapakah manusia yang pertama sekali membina Kaabah. Di sini ada 3 pandangan. Pandangan yang paling masyhur disepakati oleh para ulama iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan ada juga pandangan yang masyhur menyebutkan bahawa individu yang pertama sekali bina Kaabah ataupun Masjidil Haram adalah Nabi Adam alaihi salam. Pasal apa? Walaupun tidak ada hadis yang jelas, tetapi disebutkan bahawa Nabi Adam juga mengerjakan haji menurut hadis yang lain. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril, dia kata burra nusuka ya Adam, maksudnya perelokkan ibadah haji kamu. Maksudnya Nabi Adam alaihi salam melaksanakan ibadah haji. Jadi apabila pelaksanaan ibadah haji itu yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam atas perintah Allah, maka sudah tentulah adanya Kaabah. Jadi ulama berkata sudah tentu yang membina Kaabah itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Tapi fakta yang menyebutkan bahawa Kaabah dibina oleh Nabi Adam AS diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama. Cuma yang sepakat adalah Nabi Ibrahim. Sebab apa? Dia disebut dalam Al-Quran, itu jelas. Baik, pendapat yang mengatakan Nabi Adam yang membina Kaabah ni, dia kata Nabi Ibrahim tu buat apa? Nabi Ibrahim bina semula. Sebab sudah terlalu jauh antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim yang agak jauh kedudukannya, maka struktur Kaabah itu diroboh ataupun rosak. Biasalah tuan-tuan, kita jangan kata bangunan-bangunan lama, bangunan moden sekarang ni kalau kita tak jaga maintenance, dia boleh rosak. Dia boleh rosak. Jadi sama juga dengan Kaabah yang dibina oleh Nabi Adam itu roboh, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya datang dan membina semula Kaabah itu. Itu dia. Dan pandangan yang mengatakan bahawa Nabi Adam tidak membina Kaabah, dia kata Nabi Ibrahim lah yang pertama sekali membina Kaabah. Habis kata habis itu Nabi Adam pergi haji buat apa? Habis tak ada Kaabah macam mana? Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dia kata nak pergi haji ni tak semestinya ada fizikal Kaabah tu. Dia cukup tempat yang mulia itu. Maksudnya pergi haji di kawasan tanah haram. Di situ. Jadi kemungkinan Nabi Adam alaihissalam ketika dia buat haji, Kaabah tak ada, tapi tanah suci itu ada. Jadi sebab itulah bila kita sebut tentang haji
Nabi-nabi terdahulu kita tak tahu dia punya detail macam mana. Dan kita bila melibatkan isu-isu kisah-kisah lama ataupun benda-benda gaib ni, sudah tentu kita terikat dengan data yang kita percayai daripada sumber yang sahih, tak lain tak bukan fakta daripada hadis ataupun fakta daripada sirah yang boleh dipercayai. Kita tak boleh nak ambil mana-mana, nak ijtihad sesuka hati, tidak. Ijtihad pun ada konteks yang ada memberi petunjuk. Macam contoh, macam mana ulama kata Nabi Adam membina Kaabah, sebab apa? Ada petunjuk Nabi Adam buat haji. Itu ijtihadnya lah. Tapi nak kata hakikat sebenarnya, wallahu ta'ala alam, Allah yang tahu, detail Allah saja yang tahu. Kita hanya tahu surface saja. Itulah kita beriman, ya. Yang detail itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pandangan yang masyhur, yang kata Nabi Adam bina, dan pandangan yang disepakati itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tak setuju Nabi Adam membina Kaabah, dia kata Nabi Adam pergi haji itu bukan, tak semesti, it's not necessary kena ada bangunan Kaabah tu. Tanah tu pun kat situ pun dah boleh buat tawaf, kat situ pun apa dan sebagainya. Ada tempat mulia yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah suci. Di situ pun sudah memadai untuk dilakukan ibadah haji tersebut. Dan ada satu lagi pandangan yang menyebut bahawa para malaikat yang membina Kaabah sebelum Nabi Adam alaihissalam lakukan turun ke muka bumi. Ini pandangan yang, ya, ada pandangan. Jadi sedia ada dah ada, maka selepas itu Allah perintahkan Nabi Adam untuk melakukan ibadah haji. Ya, wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui hakikat sebenarnya. Ya, kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada memang dalam hadis disebutkan, ya, tentang ada 70 orang nabi. Riwayat daripada Abu Musa al-Ash'ari yang mengatakan laqad marra birrauha'i sab'una nabiyyan fihim nabiyullah Musa alaihi salam. Setelah melalui kawasan ataupun Ar-Rauha ataupun Bukit Rauha ni, ada satu tempat dekat berdekatan dekat Tanah Haram ni, ada satu bukit, Bukit Rauha nama dia. Saya lupa di belah selatan, utara dan sebagainya. Ada Bukit Rauha tu. Itu bukit yang memang lama lah kita katakan, sebab tempat tu tempat lama. Dan bukit tu tempat dilalui, kata Nabi, 70 orang Nabi melalui kawasan itu bertalbiah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ikut bahasa dia lah. Kalau Nabi Bani Israel dengan bahasa Hebrew-nya, kalau kita Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, kalau dengan Nabi lain dengan bahasanya. Talbiah mengikut bahasa masing-masing. So mereka bertalbiah dan mereka melalui kawasan Bukit Rauha untuk menuju ke Tanah Haram untuk melakukan ibadah. Itu dalam hadis Nabi kata ada 70 orang Nabi. Ya, dan ada juga dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi SAW dilihat secara yaqazah, secara terang. Nampak Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan bertalbiah, dalam keadaan berihram, pergi melaksanakan ibadah haji. Allah gambarkan balik bagaimana Nabi Yunus alaihissalam pada zaman itu, jauh sebelum Nabi Muhammad alaihissalam, Allah menunjukkan image ataupun gambaran bagaimana Nabi Yunus alaihissalam pergi melaksanakan ibadah haji. Ini banyaklah bukti-bukti yang menceritakan bagaimana para ulama, para nabi terdahulu mereka melaksanakan ibadah haji. Bahkan hadis menyebutkan tidak ada seorang nabi pun yang dilantik oleh Allah melainkan mereka melaksanakan haji, kecuali Nabi Hud dan kecuali Nabi Saleh alaihi salam. Itu dua nabi saja mengikut athar ataupun melibatkan dua nabi ini saja. Jadi persoalan juga, dia kata kalau nabi-nabi terdahulu macam mana dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa alaihi salam, adakah mereka juga melaksanakan ibadah haji? Ya, jawapannya sama. Tetapi bila kita tanya orang Kristian, orang Yahudi, dalam kitab-kitab Taurat mereka tak ada pula tercatat tentang ibadah haji. Ya. Tapi macam mana tu? Jadi kita nak kata, kita nak percaya kepada hadis Nabi ataupun kita nak percaya konten di dalam kitab Taurat dan Injil? Kita semua sedia tahu tuan-tuan, dalam Al-Quran pun disebut bahawa kitab Taurat dan Injil telah berlaku proses pemalsuan fakta.
yang dilakukan oleh pendeta-pendeta ataupun padri-padri mereka, tuan-tuan. Dilakukan dengan giat dan banyak fakta-fakta yang dibuang, banyak fakta yang disembunyikan dan banyak diubah. Ini disebut dalam Al-Quran. Bahkan ulama kata, sesiapa yang mengingkari bahawa kitab Taurat dan Injil itu diseleweng, maka dia boleh jatuh kufur. Dalam Al-Quran sebut tentang Yahudi dan Nasrani, mereka mengubah isi kandungan Taurat dan Injil. Okey, itu dalam Al-Quran. Banyak sekali, tuan-tuan. Kalau saya nak sebutkan, banyak sekali. Ya, tiba-tiba ada orang yang mengaku Islam, dia kata, siapa kata? Ya, saya tak percaya Taurat dan Injil diubah. Ulama kata boleh jatuh kufur, boleh jatuh kafir. Pasal apa? Sebab dia menolak Al-Quran. Dia menolak, bukan menolak Al-Quran, menolak isi kandungan Al-Quran. Nak jadi kafir ni, tuan-tuan, tak semestinya dia tolak Al-Quran. Oh, saya tak beriman. Dia menolak konten dalam Al-Quran yang maknanya secara ijma', qat'i, sepakat para ulama, itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut, maka hukumnya kafir. Macam itulah, ya. Jadi bila disebut tentang Taurat dan Injil, tidak menyebut tentang haji yang dilakukan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, bukan bermakna tidak ada. Tetapi dalam hadis dia sebut, ya, dalam hadis tersebut Nabi Musa alaihi salam, Nabi SAW sebut dia nampak gambaran, Allah tunjukkan gambaran bagaimana Nabi Musa alaihi salam seperti lelaki Bani Shanu'ah. Bani Shanu'ah ni satu kaum kabilah yang ada dalam masyarakat Arab. Kulitnya sawo matang, gelap-gelap sikit dan tinggi. Nabi Musa ni tinggi, ya, dan kuat. Dia sekali tumbuk terkeluar biji mata. Dia sekali lawan dengan pengawal Fir'aun tu. So bila berlawan dengan pengawal Fir'aun tu, sekali ditumbuk terkeluar biji mata dia. Punyalah kuat Nabi Musa ni, dan orang dia tinggi dan hitam manis. Jadi dia seperti seorang lelaki daripada Bani Shanu'ah datang naik unta sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Bahasa dia lah, bukan bahasa Arab. Itu jelas dalam hadis Nabi SAW. Ya. Hilang signal, tak apa. Okey. Dia kejap ada, kejap tak ada. Tapi tak apa. Signal hilang tak apa, tapi jangan suara saya hilang. Kalau signal hilang, kita boleh ada suara untuk dengar lagi lah, kan, ya. Jadi insya-Allah tak apa. Itu alhamdulillah pihak masjid sediakan fasilitis, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Tapi kadang-kadang tu bukan, tak termasuk dia luar bidang kuasa masjid. Kadang-kadang tu tak tahu apa sebab dia. Tak apa, insya-Allah. Tapi tak apa, kalau dihilang ke apa, tak apa, suara saya ada, boleh tangkap lagi lah apa kita nak cerita, ya. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan Nabi Musa, dia kata pakai dua kain. Nabi Muhammad SAW menggambarkan Nabi Musa pakai kain yang tidak berjahit. Samalah, berihram sambil bertalbiyah naik unta. Ya. Jadi Taurat dan Injil disebutkan sebagai satu fakta yang tak pernah disebut dalam Taurat dan Injil. Maksudnya bukan bermaksudnya tidak ada, tetapi kita percayakan hadis Nabi SAW. Kita percaya yang mana dalam Al-Quran disebutkan bahawa ibadah haji itu disyariatkan semenjak pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah berlakunya pada nabi-nabi yang lain. Maka sudah pastinya berlakunya ibadah haji itu sendiri sebagai satu ibadah yang Allah perintahkan turun-temurun semenjak zaman Nabi Adam hinggalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma detailnya wallahu alam. Insya-Allah kita akan baca dan kita akan jelaskan pada hadis ini. Baik. Jadi Jibril datang kepada Ibrahim alaihi salam pada hari Tarwiyah. Tarwiyah maksudnya apa? Hari ke-8 Zulhijjah. Hari ke-8 Tarwiyah, iaitu sebelum hari Arafah. Jadi kalau kita lihat dalam sifat haji Nabi SAW disebutkan Nabi sebelum berwukuf di Arafah, Nabi akan duduk pada waktu siang dan bermalam di Mina. Jadi macam kita ni biasa, kalau ikut tabung haji, kita daripada Mekah direct terus naik bas pergi dekat Arafah. Tapi kalau sunnah Nabi SAW, Nabi bukan daripada Mekah, Nabi bermalam di Mina. Daripada Madinah, Nabi pergi ke Mina, bermalam dekat situ. Kemudian daripada Mina,
hari ke-9 barulah Nabi SAW pergi berwukuf di Arafah. Itu sunnahnya, ya. Tapi ada juga dia kata, kenapa tabung haji tak ikut sunnah Nabi SAW? Kenapa 9 Zulhijjah pergi Arafah? Apa salah kita sunnah Nabi SAW? Ya, kita kena ingat tabung haji nak settlekan 30,000 ke 40,000 jemaah haji. Bukan senang tuan-tuan, ya. Jadi orang kata, alah kita tengok paket swasta tu boleh, paket swasta tu tak apa, awak bayar 11,000. Ya, yang ikut paket swasta tu dapat bermalam di Mina, dia bayar 100,000 tuan-tuan. Tu dia, ya. 100,000 tu dapatlah kereta sebiji, kan? Dapat kereta berapa, Honda ke apa ke. Kita pun nak pergi haji ke nak beli kereta, pergi haji beli kereta, bersalah pula jadinya. Tapi orang banyak duit, setakat kereta 100,000, aku beli kereta 500,000, okey je. Dia banyak duit, tak apalah, itu hak dia, kan. Tapi kalau package memang ada. Of course lah, orang bayar mahal tuan-tuan, dapatlah kelebihan sikit. Kita setakat bayar 10,000, lepas tu yang lebih tu subsidi, itu pun bising juga. Ya, macam-macam tak puas hati, dah lah bayar 40%, 60% subsidi, itu pun bising juga. Jadi bersyukurlah. Jadi bermalam di Mina itu pada hari tarwiyah bukanlah wajib, tidak ada kaitan dengan rukun dan wajib haji, tidak ada kaitan, tetapi ia adalah amalan Nabi SAW dan amalan-amalan Nabi terdahulu. Kalau dapat buat, alhamdulillah, lebih afdal, itu lebih bagus, ya. Kalau tidak mengapa. Ada yang mengatakan, saya ingatlah saya last pergi haji 2017, masa tu saya petugas tabung haji. Ada jemaah kata, ustaz saya nak pergi sendiri boleh? Ya, saya nak ikut sunnah Nabi SAW, saya nak pergi sendiri dekat Mina. Lepas tu nanti saya pandai-pandai lah jalan kaki pergi dekat apa. Saya kata, siapa nak jaga Tuan Haji? Ya, nak pergi dekat Mina tu, polis kasih ke tidur dekat tepi-tepi tu. Polis berjaga tu ramai, askar jaga, dia kata. Nak pergi tidur tu pada hari ke-8 Zulhijjah tu kena ada lesen. Dia tak? Jadi kalau yang swasta tu memang ada lesen, ada kebenaran, dia orang bayar dan sebagainya. Jadi bukan senang. Jadi kadang-kadang kita nak fahamkan masyarakat ni pun satu masalah juga kadang-kadang tu, ya. Jadi kadang-kadang kita terpaksa bagi penerangan dalam kursus haji lagi. Ya, betul memang sunnah Nabi SAW dapat buat lagi bagus. Kalau tak buat tidak mengapa, ya. Baik. Jadi pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dekat Mina. Persediaan, ya, untuk pergi dekat Arafah. Baik, di tempat itu beliau melaksanakan solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh bersama baginda. Nabi Ibrahim solat 5 waktu bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan dalam hadis ni, solat 5 waktu ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi terdahulu. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bagaimana tentang solat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran, wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifin wal-akifin war-ruk'is sujud. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tentang bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya membersihkan rumah Allah, iaitu Kaabah, Masjidil Haram, ya, antahira baiti lit-taifina, supaya orang boleh bertawaf, tawaf di sekelilingnya, wal akifina, dan beriktikaf, war ruk'is sujud, dan rukuk dan sujud. Maksudnya ibadah-ibadah Nabi terdahulu memang macam kita, ada rukuk dan ada sujud. Itu zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Ismail. Begitu juga ibadah-ibadah Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau kita tengok tu bagaimana kalau ibadah Nasrani tu, dia pegang salib depan Mary punya statue tu, tak ada rukuk, tak ada sujud. Ya, itu memang jelas kita dah nampak agama Kristian, agama yang sudah diselewengkan. Ya, kalau Yahudi tu, kalau dia solat, dia sujud, dia tak ada rukuk. Kita sekarang ni lah. Tapi kalau kita lihat solat-solat Nabi Bani Israel, memang ada sujud dan ada rukuk. Tapi Yahudi memang ada sembahyang lah, sembahyang macam ni, ada sujud, dan tak ada rukuk. Dan ada sebahagian mazhab Yahudi memang ada rukuk, tapi kebanyakan sekarang ni tak ada rukuk, dia sujud terus.
Ya, sedangkan kalau ibadah-ibadah Bani Israel terdahulu memang ada rukuk sekali, bukan sujud. Ya. Contoh dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 43, disebutkan tentang ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah perintahkan Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Maryam ni kan jenis wanita saleh yang memang kerja beribadah saja, duduk dekat dalam rumah ibadat. Ya. Nah, dia anak angkat kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu anak saudara Nabi Zakaria yang mendidik dia, yang jaga dia, ya, sehinggalah dia diberi kemuliaan untuk melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Dia kerja beribadat, duduk dekat situ mengabdikan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala, jaga, bersihkan, sampai mana dia kuat beribadah ni tuan-tuan, sampai Allah bagi karamah. Setiap kali dia duduk dalam bilik tu, dia nak makan tak payah keluar cari makanan, Allah bagi makanan. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Zakaria masuk, dia kata, ada makanan, ada buah-buahan, mana kau dapat ni? Maryam kata, ini Quran daripada Allah, ini karamah. Dia punya ibadah punya kuat, ketaatan, ikhlas pada Allah, sampai Allah beri karamah. Makanan Allah datangkan dengan sendiri, tak perlu keluar rumah cari makan, pergi pasar kat sini, tak perlu. Itu dia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam supaya mentaati perintah Allah, warka'i, rukuklah kau wahai Maryam, dan sujudlah. Maksudnya zaman nabi-nabi terdahulu memang jelas mereka ada solat macam kita juga, ada rukuk, ada sujud. Ya, cuma rakaat ni wallahu alam. Cuma dalam hadis disebutkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Jibril membawa Nabi Ibrahim dekat Mina, dekat situ dia solat 5 waktu. Solat 5 waktu penuh. Jadi standby beribadah, ya, panaskan badan. Itu dekat tarwiyah tu proses untuk kita warm up. Ya. Sebelum kita giatkan lagi pada hari kemuncak di Masyair Arafah itu sendiri, kita akan dipertingkatkan ganjaran dan pahala, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun mencurah-curah. Jadi Nabi Ibrahim salat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh bersama baginda, iaitu baginda Nabi Ibrahim AS salat 5 waktu bersama malaikat Jibril alaihi salam dekat situ, sebelum pergi ke Mina. Ya. Baik. Persoalannya, kalau Nabi Ibrahim dah salat 5 waktu, macam mana sebelum Isra' dan Mi'raj 13 tahun Nabi dekat Mekah, salat apakah yang didirikan oleh Nabi Muhammad dan siapa dengan umat Islam ketika itu? Ya, iaitu salat pagi dan petang, iaitu 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Dan ada juga pernah bertanya, ustaz, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kan meneruskan ajaran dan amalan agama datuknya Nabi Ibrahim. Kalau dalam hadis disebut Nabi Ibrahim dah salat 5 waktu, tapi kenapa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra' dan Mi'raj tak salat 5 waktu? Kita kena ketahui, ajaran Nabi Ibrahim pada zaman jahiliyah adalah saki baki. Daripada zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad, masyarakat Arab tak ada Nabi. Tak ada Nabi. Lama tu. Terlalu lama, gap yang sangat jauh. Jadi lama kelamaan pudar sikit. Yang sampai yang sikit saja. Yang sampai tu akidah beriman pada Allah, tidak sembah berhala, ya, tidak berzina. Tapi detail solat tu of course terlalu jauh, maka dia makin menghilang. Ya, sebab itu kita kata proses itu tak nampak dari segi sudut kebersamaan, sama seperti disebutkan. Sedangkan kalau kita lihat zaman Nabi Ibrahim memang ada sudah salat 5 waktu, cuma di-refreshkan balik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu, selepas 1 hari suntuk 5 waktu dekat Mina, selepas itu beliau membawanya ke Arafah lalu menempat di kawasan Arak ni tempat berkumpul, tempat yang Nabi berdiri, tempat yang Nabi duduk dekat padang Arafah tu sendiri. Exactly tempat tu wallahu alam, tak tahu. Di situ jugalah tempat Nabi duduk, Nabi beribadah dekat kawasan Arafah. Di situ jugalah kawasan
yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam duduk. Kawasan Arak bukan kawasan jual arak nama tempat tu Al-Arak. Atau tempat yang biasa orang ramai ditempatkan. Tempat yang biasa itulah tempat Nin yang disebutkan pada Arafah. Di tempat itu beliau melaksanakan solat zuhur dan asar secara jamak lalu berwukuf. Ya, ini fakta menarik juga ya. Maksudnya zaman dulu tu ada solat 5 waktu dan adanya solat jamak. Dan di sinilah kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, jamak yang dibenarkan tanpa dalam keadaan bermusafir. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa situasi boleh menjamakkan solat, iaitu dalam keadaan seseorang itu tidak dalam keadaan musafir. Musafir memang jelas kalau dia pergi musafir 2 marhalah, okey boleh jamak. Tapi bukan kerana musafir pun boleh jamak dalam situasi tertentu, iaitu ketika berwukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Itu yang dilakukan, rukhsah yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Selain itu dalam mazhab Syafi'i, iaitu jamak salat ketika hujan lebat di masjid, jamak takdim sahaja. Itu disebutkan. Itu perbincangan yang panjang, kita akan bincangkan lain kalau ada rezeki. Dan ketiga, menurut ulama-ulama mutaakhir mazhab Syafi'i, iaitu solat jamak tamam, iaitu orang yang sakit tenat, orang yang sakit teruk lah, sakit yang tak boleh bangun ke, dia boleh jamakkan solat 4 sama ada jamak takhir ataupun jamak takdim. Ini disebut dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab I'anatul Talibin yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi dengan syarat sakit yang beban lah ya. Dia jangan setakat kenapa jamak ni, pening kepala lah. Kalau kata dia jamak pening kepala, kita lempang dia tuan-tuan, semoga pening dia hilang. Ya, kalau setakat sakit gigi ke, terkehil kaki kan, nak jamak ni kita pijak, kita patahkan kaki dia. Dia kalau macam sakit demam panas, susah nak bangun, nak pergi ulang alik, pergi ke tandas ya, ataupun migrain berat, ataupun kaki patah ke, itu boleh. Imam Nawawi kata boleh jamak, tapi buat jamak tamam jangan jamak kasar. Ada ngada pula kasar nak buatnya. Ya dah orang bagi jamak nak kasar pula, nak betis, dah bagi betis nak peha pula, 4-4. Jangan pandai-pandai buat 2-2. Macam orang kata, ustaz saya ni kena covid, ya Allah sakitnya nak bangun, boleh jamak tak? Jamak tak apa. Tapi covid yang memang yalah, kan orang terlantar betul, tak boleh bangun ya. Itu 3 keadaan yang dibenarkan dalam mazhab Syafi'i, jamak salat ya dalam keadaan tidak bermusafir, termasuklah ketika berwukuf di Arafah. Apabila tiba masa sekadar seorang muslim melaksanakan salat maghrib yang paling ringkas, beliau pun bertolak ke jamak, iaitu bertolak ke Muzdalifah. Ya. Jadi maksudnya sampai tempoh yang agak-agak beberapa minit nak sampai waktu maghrib, ataupun dalam tempoh maghrib yang paling pendek, maka malaikat Jibril alaihissalam bawa Nabi Ibrahim pergi ke jamak, ataupun nama lain Muzdalifah. Muzdalifah ni ada nama lain, jamak boleh ataupun Muzdalifah. Kan? Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Selepas itu, di tempat itu beliau melaksanakan solat maghrib dan isyak berseterusnya, menginap di situ. Ya, 2 tempat ni, sama ada di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Dalam mazhab Syafi'i dibenarkan jamak tamam. Tapi kecuali kalau memang dia sampai bermusafir, ataupun dia duduk dekat Mekah, tak cukup 4 hari, dia boleh jamak kasar. Tapi kalau dia memang sudah bermukim, maka dia tidak melakukan jamak kasar, tapi jamak saja. Baik, jadi Nabi Ibrahim dan malaikat Jibril melakukan salat maghrib isyak secara jamak dan menginap bermalam dekat Arafah, berwukuf dekat situ, dekat Muzdalifah. Muzdalifah ni adalah wajib haji ya. Kita kena bermalam paling kurang separuh malam, 4 jam ke 5 jam pada waktu itu. Apabila tiba masa sekadar seorang muslim melakukan solat subuh yang paling ringkas, beliau melaksanakan solat subuh kemudian bertolak ke Mina. Ya, waktu-waktu subuh tu, selepas subuh bermalam, maka Nabi Ibrahim dibawa oleh malaikat Jibril pergi ke Mina. Pergi ke Mina untuk melakukan ibadah jamrah. Ya, kalau kita buat tu jamratul kubra. Buat jamratul kubra tu kita dah masuk tahallul awal. Tahallul awal ni dia boleh buka ihram, dah boleh start dah start cukur dah tuan-tuan. Lepas kita dah jamrah kubra tu kita dah cukur, kita dah boleh start pakai
baju jahit ke, nak cabut bulu ketiak ke apa ke, tak ada masalah. Ya, kalau tahallul awal ni dia tak boleh jima' dengan bernikah saja. Ya, kalau tahallul tadi segala-galanya sudah terlepas. So bertolak di Mina untuk duduk situ bermalam kerana sama ada dia nak buat nafar awal selama 2 malam ataupun nafar sani selama 3 hari untuk melontar sebanyak 33 jamrah. Jadi apabila kita sampai dekat Mina, kita lontar dekat Jamrah Kubra dulu. Lepas Jamrah Kubra tu sama ada kita nak buat pilihan, ada 2 pilihan. Nak terus duduk situ dah habis jamrah baru balik untuk buat tawaf ifadah, ataupun kita buat dekat situ jamrah lepas tu pergi ke Mekah buat tawaf dulu kemudian patah balik ke Mina untuk buat jamrah. Ya. Baik, di situ beliau iaitu Jibril alaihi salam melontar jamrah, ya, Jamratul Kubra, baling satu. Dia belum start 3 lagi tu. 3 tu nanti pada hari tasyrik. Lontar kemudian menyembelih disunatkan dan bercukur. Bercukur tu maksudnya tahallul ataupun halaq ataupun rukun yang keempat ataupun rukun yang kelima dalam ibadah haji. Sebab ibadah haji ni ada 6 rukun. Yang kelima itu adalah cukur dan keenam tertib pada kebanyakan rukun. Ya. Baik, selepas bercukur, selepas jamrah, lepas bercukur, kemudian bertolak ke Baitullah. Pergi ke Baitullah untuk buat tawaf ifadah. Tapi kalau kita tamu haji tak buat macam tu. Tamu haji dia duduk dekat situ, duduk terus dekat Mina selama 2 malam ataupun 3 malam. Pilih ikut suka mana kita, nak buat nafar awal, nak buat nafar sani. Nafar sani lebih afdal, 3 malam kita melontar 3 jamrah. Lepas kita dah melontar 3 hari, barulah kita balik dekat kat Mekah untuk kita melakukan tawaf ifadah. Ya. Lepas tu barulah habis segala-gala pantang larang. Baik. Jadi lepas kembali, kalau ibadah zaman Nabi SAW selepas Jamratul Kubra, Nabi balik ke Mekah untuk buat tawaf. Lepas tu Nabi balik dekat Mina balik. Nabi balik dekat Mina dan Nabi SAW melakukan haji nafar thani selama 3 malam, dan situlah Nabi bermalam, dan besoknya lepas zuhur Nabi akan melontar 3 jamarat selama 3 hari. Ya. Tapi di sini disebut sampai dia balik ke Mekah untuk melakukan tawaf saja. Tapi tak meriwayatkan bagaimana Nabi Ibrahim balik dekat jamrah itu untuk melakukan nafar awal ataupun nafar thani. Tak disebut. Tapi ada disebutkan dalam riwayat yang lain. Baik, sampai dah habis itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Muhammad, kemudian kami wahyu kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Beliau bukan kalangan orang yang musyrik. Surah An-Nahl ayat 123. Ya. Maksudnya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, iaitu ikutlah ajaran Nabi Ibrahim, iaitu urusan haji, ibadah-ibadah haji. Yang mana ibadah haji yang kita lakukan ini adalah ibadah yang memang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berdasarkan wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi menarik ya. Kalau kita baca hadis, kita baca hadis, tapi kalau kita baca penjelasan ulama, macam saya sebelum kuliah ni saya baca kitab syarah-syarah dia, ulama kata apa, supaya kita nampak gambaran, supaya maklumat yang sampai pada kita ni tepatlah. Jadi kita memang bergantung pada ulama-ulama yang faham Al-Quran dan hadis. Dan saya sampai kepada tuan-tuan tentang pensyariatan haji itu pada zaman Nabi Ibrahim, dan disyariatkan kepada semua para nabi dan rasul kecuali Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dan kita lihat bagaimana salat pada zaman Nabi Ibrahim AS memang dah ada dah salat mi waktu, dan dah ada dah salat jamak dah pada zaman itu. Ini menunjukkan bahawa syariat-syariat umat terdahulu ada banyak persamaan. Salat 5 waktu, rukuk, sujudnya, berdoa, haji. Tapi memang ada perbezaan. Kita tak nafikan, memang ada perbezaan. Kita tak nafikan. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Contoh ya, macam kita ni tuan-tuan, kalau baju kotor apa perlu kita buat? Pakaian kita kena najis, kita dukung anak kita kencing atas baju kita.
Ya. Jadi kalau anak kita kena kencing dengan anak kita, apa kena? Kalau anak kita kencing atas baju kita, kita kena basuh lah kan? Ya. Tapi kalau kena kencing ahli politik, dia tak perlu basuh. Dia buat benda lain pula. Ya. Jadi itu cerita lain lah kan. Tak apa, saja gurau-gurau je tuan-tuan. Baik. Zaman Bani Israel, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata pakaian seseorang yang kena najis, dia tak boleh basuh, dia kena potong. Kena potong, buang. Tu dia. Ya. Kita umat Nabi Muhammad ni paling ringan lah tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah bagi rahmat, mudah, senang. Ya, basuh tak perlu nak potong. Zaman dulu ya. Dan ada beberapa disebutkan dalam hadis perbezaan ibadah ataupun tata cara syariat umat terdahulu. Memang ada perbezaan, tetapi ada banyak persamaan. Ya. Jadi kalau kita lihat Yahudi semayang macam mana, dia punya apa, semuanya ada persamaan kalau kita lihat. Dan memang kita tengok dalam kitab Taurat tu sendiri memang ada banyak persamaan. Ya, dalam kitab Bible cerita tentang Allah yang Esa, ya, Allah berkuasa. Ada kisah-kisah dalam Al-Quran juga disebut dalam kitab Taurat dan Injil, ada persamaan. Dan banyak juga kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran tak ada dalam Taurat dan Injil. Ya, ini menolaklah bahawa Nabi Muhammad SAW bukan meniru Taurat dan Injil untuk menulis Al-Quran, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ya, kenapa banyak sekali kisah-kisah yang tidak dicerita dalam Taurat dan Injil tetapi diceritakan dalam Al-Quran. Jadi itu jelas Nabi Muhammad SAW bukan mencipta Al-Quran, bukan mencipta agama, tetapi Nabilah Nabi akhir zaman yang tidak ada Nabi selepas itu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Cukup 45 minit kita berbincang. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan bincang lagi beberapa hadis tambahan mengenai pensyariatan haji ini. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, murah rezeki, kita dapat bertemu pada tahun hadapan insya-Allah. Lama lagi tu. Ini baru 2023, tahun depan baru jumpa. Insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur dan murah rezeki. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza ma illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.